Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala jahla 'alai wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu ats-tsamin, aqsamul majaz. Qala al-majazu huwa al-lafzu al-musta'malu fi ghairi al-ma'na alladhi istuliha alayhi min qibali al-jama'ati al-mukhatibah. Wa yanqasimu al-majazu ila lughawiyyin wa aqli. فالمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له والمجاز العقلي إسناد الكلمة إلى غير من هي له. Baik, pengajian yang ke-8, aqsamul majaz, pembahagian majaz. Kata musannif, al-majaz wal lafzul musta'mal fi ghairil ma'na alladhi ustuliha alaih min qibalil jama'atil mukhatibah. Ni makna majaz yang kita dah sentuh hari itu, iaitu lafaz yang digunakan pada selain makna yang disepakati ke atasnya dari pihak satu kumpulan yang berbicara. Itu majaz. Hari ini kita nak tengok pembahagian majaz kepada majaz lughawi dan juga majaz akli. Jadi kata musannif, wa yanqasimul majaz ila lughawiyyin wa akli. Majaz terbahagi kepada lughawi dan juga akli. Baik, apa makna majaz lughawi dan juga apa makna majaz akli? Jadi semua ni kalau yang seperti yang dah sebut itu, kalau siapa yang dah mengaji mubalaghah, mudah. Perbahasan ni jadi sangat mudahlah bagi dia. Jadi dalam ilmu balaghah ada 3 ilmu. Ada 3 ilmu dalam balaghah, iaitu ilmu al-bayan, ilmu ma'ani dan juga ilmu al-badi'. Jadi bab majaz ni dia perbahasan, salah satu perbahasan ilmu bayan. Jadi dalam ilmu bayan dia ada 3 tajuk besar dalam tu. Iaitu tashbih, majaz dan kinayah. Jadi apa ni tajuk majaz ni satu tajuk daripada tajuk-tajuk dalam ilmu bayan. Jadi majaz dia terbahagi kepada 2. Majaz lughawi dan juga majaz akli. Dan nanti majaz lughawi terbahagi pula kepada 2. Dan majaz isti'arah dengan majaz mursal. Jadi kita tengok dulu pembahagian majaz ni dulu. Majaz saja. Majaz terbagi kepada majaz lughawi juga majaz akli. Apa makna dia? Lughawi dan akli ni. Dia kata fal majazul lughawi huwal lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lah. Majaz lughawi iaitu lafaz yang digunakan pada selain makna yang diletakkan ataupun dikhususkan bagi lafaz tersebut. Lafaz yang digunakan pada selain makna yang diletakkan ataupun dikhususkan bagi lafaz tersebut. Lafaz tu ada maksud, ada ada maudhu'un lah. Maknanya dia ada makna dia yang dikhususkan bagi lafaz tersebut, tapi kita guna bagi selain makna tersebut. Sebab ada alaqah lah. Sebab ada alaqah ataupun kita kata munasabah di antara makna asal dan juga makna yang lain tu. Dan alaqah tersebut nanti kita akan tengok sama ada alaqah tu musyabahah ataupun ghair al-musyabahah. Kalau alaqah dia musyabahah, dia masuk dalam kinayah. Dia masuk dalam isti'arah. Kalau dia alaqah dia musyabahah, dia masuk dalam dia disebut sebagai isti'arah. Kalau alaqah dia bukan musyabahah, disebut sebagai majaz mursal. Okey. Kemudian wal majazul akli huwa isnadul kalimah ila ghairi man hiya lahu. Majaz akli
dia majaz yang berkait dengan isnad. Majaz akli ataupun disebut juga dengan isnad majazi. Majaz akli disebut juga dengan nama isnad majazi. Mudahnya kita kata kita menyandarkan sesuatu perbuatan fi'il ataupun apa yang semakna dengan fi'il kepada subjek yang lain. Bagi subjek sebenar bagi perbuatan tersebut. Kita sandarkan satu perbuatan fi'il ataupun apa yang semakna dengan fi'il kepada suatu subjek yang lain bagi subjek sebenar bagi perbuatan tersebut. Sepatutnya fi'il tu disandarkan kepada orang lain. Sepatutnya subjek tu disandarkan kepada sesuatu lah yang patutnya sandaran isnad hakikinya. Sepatutnya disandarkan kepada manusia contoh. Tapi kita sandarkan kepada selain manusia. Itu disebut sebagai majaz akli. Disebut sebagai majaz akli. Dia tidak ada kaitan dengan lafaz. Majaz lughawi dia kaitan dengan lafaz tu. Majaz lughawi dia ada kaitan dengan lafaz. Majaz akli ni tak ada kaitan dengan lafaz. Nanti kita akan tengoklah contoh yang dia bagi, dan dia akan kita akan lebih jelas dengan majaz akli ni. Kita tengok dulu. Nanti kita syarah lain. Misal, iza sta'maltal asada fi rajuli syuja' fa hadha majazun lughawi. Apabila kamu gunakan kalimah asad pada lelaki yang berani. Ini kalimah asad merujuk kepada lelaki yang berani, maka ini adalah majaz lughawi. Sebab apa? Li'annaka sta'malta lafzal asad fi ghairi ma'nahul haqi asli. Kerana kamu menggunakan lafaz asad pada selain maknanya yang asal. Taqulu ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu taqsidu rajulan syuja'an. Kamu kata aku telah melihat singa yang membawa senapangnya. Kamu maksudkan dengan perkataan kamu ni lelaki yang berani. Kamu maksudkan dengan perkataan kamu ni, iaitu dengan perkataan asad tu adalah lelaki yang berani. Tapi ada qarinah lah, kita dapat tahu tu dengan ada qarinah. Qarinah yang menegah daripada makna asal, iaitu yahmilu bunduqiyatahu tu. Jadi sekarang ni kalau kita tengok majaz ni, contoh tu, majaz tu berlaku pada kalimah asad. Betul tak? Dia berkait dengan lafaz. Okey. Nak fokus kat situ. Nanti kita nak tengok contoh yang kedua ni. Dia nak bagi contoh majaz akli. Dia tak ada kaitan dengan lafaz. Misalun. Banal amirul madinata. Amir telah membina Madinah. Telah membina kota. Fahadha majazun waqi'un fil isnad. Ini adalah majaz yang berlaku pada isnad, pada sandaran. Kita menyandarkan sesuatu perbuatan tu kepada bukan kepada kita menyandarkan perbuatan tersebut kepada bukan tuan bagi perbuatan tu. Sebab sekarang ni adakah amir ni yang membina kota tu, ataupun pekerja-pekerja dia. Tapi kita menyandarkan perbuatan bina tu kepada al-amir. Sebab apa? Ada alaqah sabab. Amir tu dia sabab umal tu bekerja. Yang lain putus-putus juga ke? Ini okey ya. Jadi dia kata fahadha majazun fil isnad li'annaka asnadtal bina ila ghairi man huwa lahu. Kerana ini adalah majaz ni berlaku pada isnad, kerana kamu menyandarkan bina fi'il perbuatan bina itu kepada selain
orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Yang bersifat dengan bina tu siapa? Pekerja-pekerja tu. Yang bersifat dengan bina tu. Tapi disandarkan bina kepada sifat bina tu kepada amir. Sedangkan amir dia tak bina pun. Dia tak membina kota pun. Yang membina kota pekerja-pekerja. Tapi kita sandarkan al-bina tu kepada amir. Sebab dia tu sebab. Dia jadi sebab kepada pekerja-pekerja tu membina kota. Alaqah sababiah lah. Dia ada beberapa alaqah. Nanti kita sebut tak tahu nanti. Kita tengoklah. Okey. Ai ghairil muttasifi bihi haqiqatan. Ini dia menyandarkan bina tu kepada selain orang yang bersifat dengannya, dengan bina tu. Dia menyandarkan sifat bina tu kepada selain orang yang bersifat dengannya pada hakikat. Li'anna al-bina wa hamlul jis wa tabuq wa mubasharatul amal. Kerana apa ni perbuatan bina tu, perbuatan al-bina itu adalah perbuatan mengangkat, kita kata apa, kapok, lepas tu tabuk, apa ada pun tak tahu maksud apa. Tabuk cari kamus. Lepas tu mubasyaratul amal. Lepas tu dia dia secara langsung bekerja buat binaan. Wal amir, dan amir tu lam yaf'al syai'an min zalika. Amir dia tak buat langsung sesuatu pun daripada apa yang disebut tadi. Wa innama huwa amara bi bina'il madinah. Hanya saja dia telah menyuruh. Dia telah menyuruh dengan membina Madinah. Fali annahu sababun fi wuqu'il bina' usnidal fi'lu bana lahu. Maka kerana amir tu dia jadi sebab pada berlakunya perbuatan bina tu, bina. Kerana amir tu jadi sebab pada berlakunya perbuatan binaan tu, usnidal fi'lu, yang ni bana, disandarkan perbuatan fi'il bana tu lahu kepadanya, kepada al-amir. Wal aslul hakiki, dan asal yang hakiki, huwa adalah macam ni. Banal ummalu al-madinata bi amril amir. Panjang tak? Jadi panjang kan? Banal ummalu al-madinata bi amril amir. Kata pekerja-pekerja telah membina kota dengan suruhan al-amir. Jadi cakap macam ni dia panjang lah. Kita pun cakap Mahathir Mahathir yang buat KLCC, kita cakap. Adakah Mahathir sendiri yang buat? Tak. Kan? Mahathir dia sabab. Dia sabab. Tabuk bata. Ahsanta. Jazakallahu khair. Jadi kita kata Mahathir yang buat KLCC. Jadi kita sandarkan perbuatan membina KLCC itu kepada Mahathir, sedangkan bukan dia yang buat. Ini dinamakan sebagai majas akli. Kita menyandarkan satu perbuatan tu bukan kepada tuan dia. Ya, bukan kepada tuan yang sebenar bagi perbuatan tu. Jadi kalau kita tengok dia ada bagi tahu saja. Kalau kita tengok dekat kalimah banal amiru al-madinata, ada majas pada lafaz. Pada lafaz bana, pada lafaz al-amir, pada lafaz al-madinah. Adakah lafaz-lafaz itu dimaksudkan selain daripada maksud yang sebenar? Tak ada. Bana yang dimaksudkan bana. Maksud binaan tu. Perbuatan membina. Al-amir maksud dia al-amir juga. Al-Madinah pun maksud dia Madinah juga. Semua dengan makna hakiki. Cuma majas dia berlaku dekat isnad. Jadi dan kita dapat tahu majas ni dengan akal. Dan akal kita faham bahawasanya perbuatan tu bukan amir yang buat. Bukan al-amir yang buat. Kita tahu isnad tu sebenarnya sepatutnya tak berlaku kepada al-amir.
Itu sebab tu dinamakan sebagai majaz akli. Dia antara tujuan dia, antara tujuan apa ni, apa wah sana saya mat. Antara tujuan majaz akli ini adalah nak al-ijaz, nak meringkas. Jadi kalau kita kata macam tadi, banal ummalul madinata bi amril amir, kan panjang. Panjang tu. Mudah sebut, pendek, banal amirul madinah. Antaranya nak meringkas dan juga mubalaghah. Baik. Sambung lagi, wal farqu bainal majazil lughawi wal majazil akli huwa anna al-lughawi waqi'un fi nafsil kalimah. Dia nak terangkan perbezaan di antara majaz lughawi dan juga majaz akli. Dia kata perbezaan antara majaz lughawi dan majaz akli ialah majaz lughawi berlaku pada diri kalimah. Bainamal akli, ketika mana majaz akli waqi'un berlaku fil isnad, berlaku pada isnad. Walam yaqa' fil kalimati nafsiha, dan tidak berlaku majaz tu pada diri kalimah tu. Fahinama qulta ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu, ketika mana kamu kata ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu, aku melihat singa membawa senapangnya. Fa kalimatu asad huna majaz, maka kalimah asad di sini adalah majaz. Kalimah asad adalah majaz. Salah saya nama mana dia? Wa hinama qulta banal amirul madinata, dan ketika mana kamu kata banal amir al madinah, fal amru mukhtalif, maka perkaranya berbeza di sini. Fahuna indana thalasu kalimat. Jadi di sini kita ada tiga kalimat. Kita ada tiga kalimat kat sini, iaitu kalimat bana al amir dengan al madinah. Walam yaqa' fi ayyin minha majaz, dan tidak berlaku pada mana-mana kalimat ni majaz. Li'annaka taqsidu bil bina ma'nahul haqiqi, kerana kamu maksudkan dengan perkataan dengan bina yang ada makna bina yang ada dalam perkataan bana tu, kamu maksudkan maknanya yang hakiki. Wa huwa raf'ul bunyan, okey, itu makna dia hakiki. Wa taqsidu bil amir ma'nahul haqiqi, dan kamu maksudkan dengan perkataan amir maknanya yang hakiki juga. Wa huwa amirul madinah. Kita kata ketua lah, ketua kota. Wa taqsidu bil madinah makna hal hakiki, dan kamu maksudkan dengan Madinah juga maknanya yang hakiki. Wa huwa ma yuqabilul qaryah, iaitu lawan bagi qaryah, kampung. Fala tastati'u an tushakhkhisa kalimatan wa taqulu innal majaz qad waqa'a fiha. Maka kamu tak boleh menentukan satu kalimah dan kamu kata majaz berlaku pada kalimat tersebut. Li'annahu innama waqa'a fil isnad, kerana hanya saja majaz itu berlaku pada isnad. Ai isnad wa nisbatul isnadu wa nisbatul bina ilal amir, iaitu isnad dan itu menyandarkan dan menisbahkan perbuatan bina kepada al-amir. Walihadza yusammal majazu al-aqli bil majazi fil isnad, kerana itulah dinamakan majaz akli dengan majaz fil isnad. Al-majaz fil isnad ataupun disebut juga majaz isnad, apa nak sebut tadi, isnad majazi, disebut sebagai isnad majazi. Macam itu segi kita tengok. Baik. Summal majazul lughawi yanqasimu ila isti'aratin wa majazin mursal. Kemudian majaz lughawi terbahagi pula kepada dua, iaitu terbahagi kepada isti'arah, yang disebut tadi majaz isti'arah, dan juga majaz mursal. Ada dua. Jadi kalau kita buat syajarah kan, petamindaan kita panggil kan. Jadi majaz, jadi ada dua anak panah tu.
majaz lughawi dengan majaz akli. Kemudian majaz lughawi itu ada keluar pula dua anak panah, iaitu isti'arah dengan majaz mursal. Apa beza antara majaz isti'arah dengan majaz mursal? Beza dia pada alaqah. Fal isti'aratu majazun alaqatuhu tashbih, ataupun setengah kita ditakbirkan dengan al-musyabahah. Wal majazul mursal majazun laisa alaqatuhu tashbih. Perbezaan dia pada situlah alaqah dia. Isti'arah majaz yang mana alaqah dia adalah tashbih. Iaitu alaqah dia punya munasabah dia ada kaitan dengan perumpamaan. Sebab isti'arah ni dia asal tashbih. Asalnya tashbih dihazahkan salah satu taraf tashbih. Ana pun tak tahu nak terjemah taraf tashbih itu apa. Duk cari kat ni. Kalau siapa tahu yang tepat, dia bagi tahu ana. Taraf tashbih. Kalau nak kata rukun dia terlampau umum. Kalau nak kata rukun, dia akan termasuk ke empat-empat rukun. Musyabbah bihi, ada tu tashbih dengan wajhu syabah. Tapi dia masuk isti'arah ni dia dihazahkan salah satu musyabbah, salah satu daripada dua rukun tashbih yang dimasukkan salah satu daripada tarafai at-tashbih. Maksud tarafai kat situ musyabbah dengan musyabbah bih. Di situlah nanti akan keluarnya nama isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah, kan. Dia banyak nama kat situ. Dia punya pembahagian, pecahan-pecahan tu yang jadi banyak. Dia asal daripada tashbih, sebab tu kita akan mengaji tashbih dulu, baru kita akan masuk kepada majaz. Sebab isti'arah tu dia daripada tashbih. Tashbih yang dibuang salah satu tarafai dia. Baik, kita tengok. Majazun alaqah tashbih. Wal majazul mursal, majaz yang bukan alaqahnya itu tashbih. Alaqah dia bukan tashbih. Kita tengok misal, idza qulta ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu, fa hadhihi isti'aratun. Dia kata ini isti'arah. Li'anna al-alaqata bainal hayawan al-muftaris wa bainar rajuli syuja' hiya syaja'ah. Ya syaja'ah fi kulli minhuma. Wal aslul hakiki lil misal ra'aitu rajulan syuja'an yahmilu bunduqiyatahu ka'annahu asadun. Kita tengok contoh ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu. Kita tengok ra'aitu asadan. Maksud asadan tu apa? Maksudnya ar-rajulu syuja', kan? Tapi sekarang ni rajulu syuja' tu dia telah hazafkan. Tak ada rajulu syuja'. Dia akan ikutkan kita boleh juga kata ra'aitu ra'aitu rajulan syuja'an, macam disebut ra'aitu rajulan syuja'an kal asadi, seperti asad. Macam sini yahmilu bunduqiyatahu, aku telah melihat seekor singa, seorang lelaki yang berani seperti seekor singa, dia membawa dia punya senapang dia. Jadi rajulan syuja' tu dah dihazahkan. Kalau tak dihazahkan kita panggil tashbih lagi. Kalau dua-dua taraf tashbih tu ada, kita masih panggil tashbih. Tapi bila dibuang salah satu, maka kita panggil isti'arah. Macam contoh ni dah dibuang salah satu, jadi kita panggil isti'arah. Cuma adakah isti'arah makniyah atau tasrihiyah? Itu tengok kepada musyabbah bihi. Kalau musyabbah bihi itu dinyatakan, disebut dalam perkataan, dalam ayat, maka dinamakan isti'arah tasrihiyah. Macam ni lah, macam contoh yang dia bagi ni. Kita tengok musyabbah bihi ditasrihkan tak, disebut dengan jelas tak, disebut dengan jelas. Ra'aitu asadan tu musyabbah bihi, rajulan syuja'an tu musyabbah. Jadi dinamakan wa masalah sinawamat isti'arah tasrihiyah. Tapi kalau kalimah asad itu dihazafkan,
dihazafkan dan disebut lawazim dia. Kalau musyabah bihi dihazafkan dan disebut lawazim bagi musyabah bihi itu, maka itu dinamakan isti'arah makniyah. Dinamakan isti'arah makniyah. Contoh kita tahu ra'aitu rajulan yaftarisu aduwahu. Contoh. Jadi yaftaris tu min lawazim al-asad. Jadi sekarang dia nak bagi tahu lelaki yang berani ni seperti asad, menyerang dia punya mangsa dia kan. Tapi dia buang asad tu, dia sebut lawazim dia. Waktu tu dia jadi isti'arah makniyah. Itu je lah beza. Tapi sini tak teranglah, sajalah nak ingat apa yang dalam balaghah. Dalam ni dia tak sebut pun. Cuma nak bagi tahu ini isti'arah. Itu je. Lepas tu pembahagian lagi banyak-banyak tu dalam kitab balaghah. Jadi dia kata bila kamu kata ra'aitu asadan yahmilu bundukiyatahu, dia kata ini adalah isti'arah kerana alaqah munasabah di antara hayawan muftaris dan di antara ar-rajuli syuja' tu, lelaki yang berani itu adalah syaja'ah. Persamaan. Antara dua tu adalah sifat berani yang ada pada kedua-duanya. Dan asal yang sebenar pada misal dia sebut itulah ra'aitu rajulan syuja'an yahmilu bundukiyatahu ka'annahu asadun. Ka'annahu asadun ka'annahu tu pun buang, rajulan syuja' tu buang, letak asad tu dekat tempat rajulan syuja' tu. Baik. Misal, idza qulta Zaidun lahu yadun alayya. Zaidun lahu yadun alayya. Bila kamu kata Zaid baginya tangan ke atas aku. Ni kita terjemah satu-satu. Baginya tangan ke atas aku. Fahadha majazun. Ini majaz juga. Ini majaz. Li'annaka taqsidu bil yadi an-ni'mata. Kerana kamu maksudkan dengan tangan dalam ayat tadi itu, kamu maksudkan nikmat. Maknanya Zaid dia orang kata apa? Dia buat kebaikan lah. Dia buat kebaikan, bagi nikmat kepada dia. Kerana kamu maksudkan dengan yad itulah nikmat. Fa Zaidun qad sana'a laka ma'rufan. Jadi Zaid telah melakukan kebaikan kepada kamu. Fastu'milatil yadu. Maka digunakan lafaz, digunakan yad. Okey, fastu'milatil yad, maka digunakan lafaz yad dan hakikatnya wa haqiqatuha, dan hakikat makna yad itu adalah al-udwul ma'ruf, iaitu anggota yang ma'ruf. Inilah apa yang bermula daripada hujung jari sampai ke bahu ni, tu dinamakan yad kan. Jadi fastu'milatil yadu fi ma'nan majazi wa huwa ni'mah, maka digunakan lafaz yad tu pada makna majazi, iaitu makna ni'mah. Lepas tu alaqah antara keduanya, wal alaqatu bainal udwi wan ni'mah laysat tashbih. Dan alaqah, munasabah di antara yad, tangan, dan juga nikmah bukan tashbih. Bukan tashbih. Bal as-sababiyah, tetapi alaqah munasabah adalah sabab. Sabab. Li'anna al-yada sababun li ni'mah. Kerana tangan sebab bagi nikmah. Kerana tangan tu dia sebab bagi pemberian nikmat. Fal adatu anna man yuridu an yu'tiya syai'an yasta'milu yadahu. Kerana pada adatnya orang yang nak memberi sesuatu, dia akan menggunakan tangan dia. Fa hadza yusamma majazan mursalan. Ini namakan majaz mursal. Wal alaqah hiya sababiyah. Dan alaqah adalah sabab. Iaitu dia menyandarkan sesuatu tu kepada sebab. Alaqah dia sababiyah.
Allah. Macam tadi juga lah, alaqah dia sababiyah. Ada juga yang alaqah dia tu ada alaqah makniyah, alaqah dia masa, berkait dengan masa. Ada alaqah zamaniyah, berkait dengan masa. Ada alaqah makaniyah, berkait dengan tempat. Ada alaqah dia masdariyah, disandarkan satu fi'il tu kepada masdar. Ada alaqah fa'iliyah, ada alaqah maf'uliyah. Contohnya kita sebut naharul mu'min as-siyam. Siangnya orang mukmin tu puasa. Jadi yang puasa siapa dia? Siang ke orang? Naharul mu'min Jadi yang puasa tu orang, bukannya siang. Tapi sebab perbuatan tu berlaku pada waktu siang. Macam kita pun, kita sebut dalam kita tengok iklan-iklan kata hulurkan tanganmu kepada yang memerlukan. Maksudnya apa? Maksudnya hulurkan bantuanmu. Jadi kita tak faham dalam konteks bila kita tengok tu kan, dengan contohnya i'tisam buat iklan apa semua kan. Jadi kita tak faham konteks, dia tahu dia minta bantuan. Jadi kita tak faham hulurkan tanganmu, orang ambil tangan. Suruh hulurkan. Tu orang yang faham secara literal. Tapi dia akan faham, dia maknanya i'tisam dia minta bantuan daripada orang ramai. Itu pentinglah kita nak faham sesuatu nas dalam konteks dia. Macam apa yang berlaku hari ini, kadang-kadang yang membawa kepada tashbih itu, iaitu dia memahami sesuatu tu di luar konteks. Sebab banyak berlaku kitab-kitab, kadang-kadang orang baca kitab apa semua. Jadi kadang-kadang kitab tu ditulis, kita kena ingat orang yang menulis kitab tu, suatu kitab dia ada zaman dia. Dan zaman tu dia ada cuaca dia. Dia ada situasi dia, dan dia ada ba'is, dorongan yang dia, sebab dia tulis kitab tu. Jadi kita nak kena faham juga dalam dalam konteks dia menulis itu juga, baru kita betul-betul memahami. Kalau ada lagi, kita akan bawa ikut apa yang kita suka. Dia tak maksudkan pun kita kata dia maksudkan dan sebagainya. Baik. Mana dia? Mana dia hilang? Misalun akhar. Okey. Misalun akhar, qala ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat tayammum kan. Jika kamu sakit ataupun musafir ataupun datang seorang kamu daripada al-ghaid. Nak tumpu pada kalimah ghaid ni ya. Jadi ghaid dalam ayat ni maksud dia makan munkhafid, tempat curam. Tapi asal dia bukan makan munkhafid. Jadi jika seorang kamu datang dari tempat qada hajat dia ataupun disentuh perempuan dan dia tak dapati air, maka dia boleh tayammum. Okey. Kita nak tengok perbahasan balaghah. Wal ghaid kama zakarna, dan ghaid seperti mana yang telah kami sebutkan sebelum ni, dia disebut dah, asluhu fil lughah al makanul munkhafid. Asal makna daripada lughah adalah tempat curam. Summa stu'mila majazan lil khariji minad dubur. Kemudian digunakan kalimah ghaid ni sebagai secara majaz bagi apa yang keluar daripada dubur. Wasara haqiqatan urfiyah, maka jadilah kalimah ghaid ni haqiqah urfiyah. Sebab pada uruf memang orang pakai bila sebut ghaid, maksudnya taik lah, apa yang keluar daripada dubur. Jadi sekarang dah orang ramai ni dah jadi satu jamaah yang berbicara, yang mereka sepakat dah ghaid merujuk kepada al-kharij minad dubur. Maka jadilah kalimah ghaid tu haqiqah urfiyah.
Fa idza nazarna ila al-asl al-lughawi, maka apabila kita lihat kepada asal lughah, najidu anna isti'mal al-ghaid fil kharij min ad-dubur majazun. Bila kita lihat kepada asal lughah, makna dia yang asal pada lughah, kita akan dapati bahawasanya penggunaan ghaid yang merujuk kepada makna al-kharij min ad-dubur itu adalah majaz. Wa fil makanil munkhafid haqiqah, dan makna ghaid yang merujuk kepada tempat yang curam itu adalah haqiqah. Sekarang ni dia dah bertukar lah. Wa najidu anna al-alaqata bainal makanil munkhafid wa bainal kharij min ad-dubur hiya al-mujawarah. Dan kita dapati bahawasanya alaqah di antara makan al-munkhafid, tempat curam, dan antara al-kharij min ad-dubur tu adalah al-mujawarah. Dia punya alaqah dia mujawarah. Li'annahu kana man yuridu qada'a hajatihi, kerana orang yang ingin tunaikan hajatnya, yakhruju ila ardin munkhafidhah, dia akan keluar, dia akan pi ke tanah yang curam, kan? Dia jadi orang tak nampak. Tujuannya kayastatira fiha an ayunin nas, supaya dia dapat berlindung, menutup diri dia daripada pandangan mata orang ramai, liyaqdi hajatahu, supaya dia dapat qada hajat dia. Fali anna man yuridul hajata yujawirul ardal munkhafidhah, jadi maka kerana disebabkan orang yang nak qada hajat, dia akan, kita kata, berjiran ataupun mendatangi bumi yang munkhafidhah, maka utliqal ghaitu ala nafsil kharij an-najis, maka diitlaqkan, digunakan lafaz ghaid tu, disebutkan lafaz ghaid tu merujuk ke atas merujuk kepada diri apa yang keluar daripada dubur tu, merujuk kepada diri yang keluar yang najis tu, daripada dubur. Li alaqatil mujawarah, kerana alaqahnya adalah mujawarah. Jadi kalau kita tengok alaqah sini, dia tak ada kaitan langsung dengan tashbih. Alaqah dia tidak ada kaitan dengan tashbih. Ini dinamakan majaz mursal. Majaz mursal. Kemudian dia kata wal majazul mursal nau'an. Majaz mursal ada dua. Majaz mursal lahu alaqah dan yang kedua majaz mursal laisa lahu alaqah. Majaz mursal yang ada baginya alaqah dan majaz mursal yang tiada baginya alaqah. Contoh dia apa? Falladhi lahu alaqatun qad zakarna misalahu ka alaqatis sababiyah fi qaulika zaidun ya lahu yadun alayya wa alaqatul mujawarah fil ghaid. Jadi majaz mursal yang ada alaqah kami telah sebutkan contohnya, dua contoh ke atas itulah, alaqah sababiyah pada perkataan zaidun lahu yadun alayya, dan alaqah mujawarah fil ghaid, ada masalah ghaid tadi. Wallazi laisa lahu alaqatun nau'an, dan yang tidak ada alaqah ada dua jenis, majaz bil hadfi dan juga majaz bil ziyadah. Majaz bil hadfi dan juga majaz bil ziyadah. Misal, qala ta'ala was'alil qaryah, dan tanyalah kampung. Kan apa ni, kalau kita tengok dalam Quran was'alil qaryah, ayat was'alil qaryah allati kunna fiha, cerita surah Yusuf tu kan, was'alan tu ya, was'al ada waw kat depan tu, was'alil qaryah, dia bukan sal. Okey, jadi maksud dia apa? Maksud dia was'al ahlal qaryah, maksudnya tanyalah penduduk kampung. Tapi disebut tanya kampung, kita pun sebut jom kita pergi tanya kampung tu. Jadi dalam percakapan kita pun sebenarnya kita cakap jom kita pergi kampung depan tu, ataupun jom kita pergi tanya kampung depan tu. Maksudnya kita tanya penduduk yang ada di kampung depan tu, tapi kita ringkasnya kita cakap macam tu. Ataupun kita jom kita pergi tanya kedai tu Ustaz. Maksudnya kita tanya tuan kedai tu ataupun orang yang ada kat kedai tu.
Jadi sebenarnya apa ni, kita pun duk guna jugalah majaz mursal ni. Cuma kita tak perasan. Wadzalika lianna abna'a Yaqub alaihi salam qalu li abihim inna ibnaka qad saraqa walikai tata'akkada is'alil qaryah. Ni kerana apa ni, kisah ni lah kisah apa anak Nabi Yaqub kan, apa bin Yamin. Jadi dikatakan depa apa ni, anak-anak Nabi Yaqub, dia bagi tayah dia kata anak kamu Binyamin ni telah mencuri. Dia kata kalau tak percaya, dia kata pi tanya. Pi tanya apa kampung tu. Kalau untuk kamu pastikan, bukan ayah dia tak percaya. Kan? Ni kali ni dia cakap betul. Dulu dia tipu. Jadi kata kalau tak percaya, pi tanya kampung tu. Dikai tata'akkad is'alil qaryah. Wa ma'na al-qaryah fil lughah yal buyut al-mujtami'ah al-mabniyah min tin wa nahwihi. Maksud qaryah pada lughah iaitu rumah-rumah yang terkumpul, yang terbina daripada tin, daripada tanah dan seumpamanya. Wala yumkinu an yas'al al-qaryah. Maka tak mungkin kita kata Nabi Yaqub nak tanya qaryah, li annaha jamadun. Kerana apa ni, kerana qaryah tu jamad, bukan benda hidup. Wala jamadun la yaqil, tidak berakal. Wal makna is'al ahlal qaryah. Maksud ayat tu adalah tanya penduduk kampung. Fa hadza majazun bil hadfi. Ini adalah majaz dengan hazaf. Dihazafkan, ada benda yang dihazaf. Ditakdiri kalimah ahl. Dengan apa ni, hazaf, takdir kalimah dia adalah kalimah ahl. Ditakdiri kalimati ahlin. Tapi boleh juga sebenarnya apa ni, contoh yang dia bagi kata majaz bil hazfi ni, sebenarnya kita boleh masuk dalam apa ni, majaz mursal yang alaqah dia apa? Apa tahu? Alaqah dia apa? Majaz mursal kan dia ada yang ada alaqah, kan dia ada beberapa alaqah. Kan? Ada alaqah sababiyah, ada alaqah musabbabiyah, lepas tu ada alaqah mahalliyah, ada alaqah haliyah, kan? Ada i'tibar makan, ada i'tibar masa yakun. Lepas tu apa lagi, ada alaqah apa ni, juz'iyah, ada alaqah kulliyah. Jadi kat sini kita boleh masukkan dalam alaqah mana. Siapa ingat? Apa dia? Mahalliyah kan? Mahalliyah maksudnya sebut tempat, tapi maksudnya apa yang berada di tempat tersebut. Masya-Allah ya Rais. Kaifa halukum? Masya-Allah. Atau amai. Masya-Allah. Okey, jadi apa masalah Sayyidina Muhammad? Jadi sebut tempat. Sebut tempat maksudnya apa yang berada di tempat tersebut. Macam kita sebut nak cukur kepala. Dia dah buat umrah, dia kata aku tinggal nak cukur kepala kan. Jadi kalau kita tanya balik nak cukur kepala kan nak cukur rambut, maka dia akan cakap cukur rambut. Tapi dia sebut tempat yang rambut tu berada di situ. Jadi kalau dalam majaznya dinamakan majaz mursal, iaitu sebut apa ni, min itlaqi al-mahal wa iradatil hal. Apa tu, sebut tempat tapi maksudnya apa yang berada di tempat tersebut. Macam Hafizin saya duduk sebut kan, ana rindu Malaysia. Sebenarnya dia rindu orang yang berada di Malaysia kan. Wanita yang tinggal di Shah Alam contoh kan. Jadi dia rindu orang yang ada di Malaysia, tapi dia kata rindu Malaysia. Dia sebut tempat tapi maksudnya apa yang berada di tempat tersebut.
Ini boleh masuk dalam majaz mursal tu, alaqah mahalliyah. Okey, yang misal lagi dia kata misal qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini nak bagi contoh majaz bi ziyadah. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat Quran, tiada sesuatu, kalau nak terjemah satu persatu, dia akan jadi macam nilah. Tiada sesuatu seperti Allah Taala. Tiada sesuatu yang seperti Allah Taala. Ataupun tiada sesuatu yang seumpama dengan yang seumpama Allah Taala. Dia akan jadi macam tu lah. Sebab kaf pun maksud dia mislu juga. Jadi ada dua mislu kat situ. Jadi kalau kita ikut satu-satu kat situ, orang akan faham macam mana. Dia akan bagi maksud Allah Ta'ala tu ada yang menyerupainya. Allah Ta'ala tu ada yang menyerupainya, dan tidak ada sesuatu yang lain menyerupai dengan apa yang menyerupai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu ada misil, tapi misil dia tu tak ada orang yang menyerupai dia. Ayat tu dia akan jadi macam tu. Wal makna anna fil ayah, maknanya makna dalam ayat ni kama qala kasirun min ahli ilmi, seperti mana berkata ramai daripada ahli ilmu, wa anna Allah laisa mislahu syai'un. Maksud dia bahasanya Allah Taala tiada sesuatu seumpamanya. Fala yushbihuhu syai'un minal makhluqati subhanah. Maka tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Taala daripada makhluk ni. Wal kaf fi qaulihi ta'ala kamislihi maknaha fil lughah wal mislu. Jadi kaf, kalimah kaf pada firman Allah Taala kamislihi itu maknanya pada lughah adalah al mislu. Taqulu zaidun kal qamar. Kamu kata zaid kal qamar, seperti qamar. Zaid seperti bulan. Ai mislul qamar, maksudnya seperti qamar. Fa alaihi yakunu makna al ayah. Wa alamat taqarrara ni, atas apa yang syarah yang kita dah sebut ni, yakunu makna ayat, jadilah makna ayat macam ni. Laisa mithla mithlihi syai'un. Laisa mithla mithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Taala. Hadza ya'ni anna lillahi subhanahu mathilan. Ini bermakna ada bagi Allah Ta'ala tu yang sama dengan dia, yang menyerupai Allah. Wa hadzal masil, dan yang menyerupai Allah Ta'ala ni, laisa mislahu syai'un. Dan yang menyerupai Allah Ta'ala ni tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Allah ada, tapi hak sama dengan Allah Ta'ala ni, hak tu yang tak ada sesuatu menyerupai dia. Faham tak tahu? Faham tak? Okey. Ta'ala Allah, dia nak ni lah, nak tanzihkan Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an zalika, tertinggi Allah Ta'ala daripada yang demikian tu. Dia Allah tidak ada masil. Fatakunul kafu zaidah. Jadi kalau kita bawa kaf tu dengan mana misil juga, maka makna dia seperti mana yang kita sebut tadi lah, kan? Maka kita kata kat sekap, kita kata kaf kat sini adalah zaidah. Fatakunul kaf zaidatan, maka adalah kaf dalam ayat tu zaidah. Wal makna dan maknanya, makna ayat tu laisa mislahu syai'un, tidak ada yang sesuatu yang menyerupainya, menyerupai Allah Taala. Jadi kaf tu zaidah. Nanti dia akan terangkan apa makna ziyadah tu. Sebab kadang-kadang orang salah faham, kita kata ni kaf ni zaidah, ataupun ba ni zaidah, min ni zaidah. Kadang orang salah faham, mereka faham ada dalam Quran sesuatu benda yang tambahan, tidak ada apa-apa, kan? Ada semua dalam dalam Quran ada makna dia, kan? Allah tak ada sesuatu ayat yang tak ada apa-apa makna dan sia-sia. Allah tak ada buat sesuatu benda yang sia-sia.
Jadi dia kata wa hadza majazun bi ziyadah, ai bi ziyadatil kaf huna. Ini majaz dengan ziyadah, dengan pertambahan, iaitu pertambahan huruf kaf. Fa in qila, maka jika dikatakan fa kaifa yakunu fi kalamillah ma huwa zaid, maka jika dikatakan pada apa ni i'tirad ataupun pada soal, pada pertanyaan ataupun bangkangan, bagaimana ada pada kalam Allah Taala ni ada satu yang lebih. Qulna la tatawahham anna makna ziyadah annahu la faidata laha. Jangan kamu waham bahwasanya makna ziyadah yang disebut tadi itu bahwasanya tidak ada faedah langsung bagi ziyadah tu. Fala naqsid hadza itlaqan. Kami semata-mata tidak memaksudkan yang ini. Bal naqsidu anna aslal makna yuta'adda min duni tilka ziyadah. Bahkan kami maksudkan dengan ziyadah tadi bahwasanya asal makna itu telah dapat ditunaikan ataupun dapat disampaikan tanpa ada ziyadah tadi, tanpa ada ziyadah huruf kaf tadi. Walakin ji'a bil kaf li ajli ifadati taukid, tetapi didatangkan dengan huruf kaf untuk memberi faedah taukid, bagi faedah penegasan dalam kalam. Dia kata wa hadza uslubun ma'rufun fi lughatil arab. Ini adalah uslub yang kita kata yang diketahuilah dalam lughah Arab. Wa hina idzin takunu tilkal kaf litaukid. Maka pada ketika itu kaf itu adalah untuk taukid, ai taukid litaukid ay taukid anna Allah laisa syai'un mislahu, iaitu menegaskan bahwasanya tiada ada sesuatu, bahwasanya Allah Taala tu tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Fa ka'anna Allah Taala qala innahu laisa mislahu syai'. Jadi kalau cuba baca yang ada yang nak hantar, ada yang nak tak hantar kan, tulisan Syekh Abdul Nabi tu pasal ayat ni, cantik. Nanti ada yang lain yang nak tak hantar lagi, hantar insya-Allah. Kalau nak sebut tu jadi panjang lah, tuan baca ni lagi tengok. Kenapa dipilih kalimah misil? Kenapa tidak dipilih kalimah nazir? Kan? Dan juga kalimah nid. Apa lagi? Tak pilih kalimah syibih. Tapi Allah Ta'ala pilih kalimah misil. Laisa kamislihi syai'un. Kenapa dipilih kalimah tu? Dia ada terangkan dalam tulisan dia. Wa huna nasilu ila qa'idatin muhimmah. Wa hiya idza dara al-lafzu fi an-nusus syar'iyyah baina al-ma'na al-lughawi wal ma'na syar'i fahmilhu 'ala al-ma'na syar'i. Dia kata di sini kita sampai kepada satu kaedah yang penting, iaitu apabila kita kata beredarnya satu lafaz tu di dalam nusus syarak, ataupun digunakan sesuatu lafaz dalam nusus syarak di antara makna lughawi dan makna syar'i, maka dia kata tanggungan lafaz itu di atas makna syarak. Fas-salatu was-siyamu waz-zakatu hina idzin taridu fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yuradu biha ma'ani hasyar'iyyah. Jadi kalimah solat, kalimah siam, kalimah zakat, ketika mana warid datang di dalam Al-Quran dan datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, dikehendaki dengannya, dengan kalimah-kalimah tersebut makna-maknanya pada syarak. Misal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima apa-apa solat tanpa taharah. Rawahu Muslim. Jadi kat sini adakah kita nak bawa makna solat dalam hadis ni dengan makna doa? Tak. Jadi kita akan tanggungkan atas makna syarak, iaitu ibadat yang makruf itulah, yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Dan kenapa diterjemahkan la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima apa-apa solat? Sebabnya kaedah yang kita akan mengaji nantilah, nakirah dalam halaman nafi, maka bagi faedah umum. An-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum.
Jadi bagi faedah umum. Daripada sinilah ulama dapat hukum bahawasanya solat tak sah kecuali apa ni tidak sah tanpa ada taharah. Tidak sah tanpa ada taharah. Sama ada solat tu solat wajib ataupun solat sunat. Ada sebut dalam hadis? Tak ada sebut kan? Tak ada sebut kata solat sunat ke, solat wajib solat fardu ke. Tapi sebab faham daripada kalimah umum kalimah solat dalam hadis ni, yang mana Nabi kata la yaqbalullahu solatan. Allah tak terima apa-apa solat. Jadi dia bagi faedah umum sama ada solat tu solat fardu ataupun solat tu solat sunat. Tak terima tanpa ada tuhur. Jadi semua solat semua solat perlu ada taharah. Rawahu Muslim. Fal maknanya la tasihul ibadatul muftatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim illa bitatahhur. Tidak sah ibadat yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam kecuali dengan bersuci. Walaysa ma'nahu annahu la yasihu du'a illa bitatahhur. Jadi bukanlah makna hadis tu tidak sah doa kecuali dengan dengan bersuci, dengan ada taharah. Tak bukan maksud dia tu. Habis ta'liqat ala nas. Yang dia nak ta'liq pula ke atas nas. Kata dia wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naklin aw isti'aratin. Ni yang dalam tu warna merah tu semua dia punya. Itu matan dia lah. Jadi mungkin kita boleh laju-laju sikit. Penjelasan dia kita dah jelaskan, dah syarah tadi. Dia kata majaz sama ada majaz bi ziyadah atau nuqsan atau naql atau isti'arah. Aqul innal majaza qisman. Majaz ada dua, lughawi wa aqli. Wal majazul lughawi qisman. Wal majazul lughawi qisman. Majaz lughawi ada dua, majazun mursal wa isti'arah. Fal majazu فمجاز الزيادة والنقصان والنقل ترجع إلى المجاز المرسل. Jadi majaz ziyadah, nuqsan dan juga naqal dia kembali kepada majaz mursal. Cuma bezanya kalau kita tengok dia punya syarah tadi, majaz ziyadah dan nuqsan tu masuk dalam majaz mursal yang tidak ada alaqah. Tidak ada alaqah. Cuba tengok nafahat. Anda tengok rasanya ada kritikan tentang ni lah. Anda lupa nak merajaah dalam an-nafahat. Wal majaz bil isti'arah yarji'u ila wal majaz ni dalam ni lah kan dia sebut ada 4 majaz, ada 4 majaz bi ziyadah, majaz bi nuqsan, majaz bi naql dengan majaz isti'arah. Jadi dia kata ziyadah, nuqsan dengan naql tu yang tu semua kita jadikan dia satu. Maknanya dia masuk kita masukkan dia dalam kumpulan majaz mursal. Lepas tu isti'arah itu masuk dalam majaz isti'arah. Jadi kita bahagikan majaz tu kepada dua lah. Bukan. Majaz majaz terbagi pada dua, lughawi dan juga aqli. Jadi lughawi tu terbagi pada dua, majaz mursal dengan majaz isti'arah. Jadi 3 yang disebut ni masuk dalam majaz mursal. 1 isti'arah tu masuk dalam majaz isti'arah. Fafham. Hendaklah kamu faham. Fal majazu bi ziyadah mislu qaulihi ta'ala, ni nak buat contoh. Maka majaz bi ziyadah seperti firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' li'anna ma'na al-kaf wa mislun fayakunu ma'na al-ayah laisa misla mislihi syai'un. وهذا يقتضي أن لله مثلا وهو لا يصح قطعا فلذا حملت الكاف على أنها زائدة. Karena itulah ditanggungkan kaf tu atas bahawasanya dia itu adalah kalimah yang zaidah. Li gharadi taukid, kerana tujuan dia untuk taukid. Ai taukid anna Allah laisa mislahu syai'un. Sama je macam atas tadi. Al-majaz bin nuqsan mislu qawlihi ta'ala was'alil qaryah li'anna al-qaryah hiya al-buyut wa hiya jamadun la ya'qil fala ma'na li tawjihi as-su'al ilaiha bal al-muradu was'al ahlal qaryah
fatakunu ahlu mahdhufatan. Maka kalimah ahal tu dah dihazafkan. Walakinnaha muradatun fil ayah, tetapi ia dikehendaki dalam ayat. Wal majazu bin naqli mislul ghaid fi ma yakhruju minal insan. Majaz bin naql seperti ghaid yang keluar daripada manusia. Alladhi zahara li anna an-naqla ma'nahu huna huwa an-naqlu minal ma'na al-asli ila ma'nan akhar li alaqatin ghairi musyabahah. لأن المشابهة داخلة في الاستعارة فيكون معنى النقل هو المجاز المرسل ذا العلاقة لأننا ذكرنا من قبل أن المجاز المرسل إما أن تكون له علاقة كالسببية والمجاورة أو ليس له علاقة كالمجاز بالزيادة والحذف والذي دعانا إلى تفسير النقل بهذا هو مثال المصنف لأنه مثل بالغائب وهو مذكور في علم البلاغة من أمثلة المجاز المرسل لعلاقة المجاورة ولأننا إذا فسرنا النقل بمعناه العام وهو نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر فسيشمل الاستعارة بل يشمل كل أقسام المجاز لأن كل مجاز فيه نقل فلا معنى لجعل النقل من أقسام المجاز حينئذ. Maksudnya apa? Sebab sini dia sebut majaz bin naqli. Dia sekarang ni dia maksudkan apa yang zahir lah pada diri musannaf ni. Dia kata yang zahir pada diri dia maksud naqal kat sini naqal khas, bukan naqal yang umum. Sebab bila dia maksudkan naqal di sini dengan naqal yang umum, maka dia akan termasuk kepada semua aqsam majaz. Sebab semua majaz ada naqal. Ada naqal kan? Yang ada kaitan dengan musyabahah. Semua ada naqal. Maknanya kita daripada kalimah asad kepada digunakan kepada makna syuja'. Kan ada naqal kat situ. Kita nakalkan, kita pindahkan makna asad kepada makna kepada makna ar-rajul asy-syuja'. Kan? Apa lagi? Orang yang bahar kepada selamat kepada makna al-jawad, orang yang pemurah ataupun alim, orang yang alim. Jadi semua tu ada naqal. Apa yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan musyabahah, dia ada naqal. Jadi kalau kita tafsirkan naqal kat sini dengan makna naqal yang umum, kan? Jadi akan termasuk isti'arah sekali ya. Sebab isti'arah kan dia asalnya kan dia tashbih. Dan juga aqsam majaz yang lain. Dia kata bal yashmal kull aqsamil majaz. Dia akan merangkumi bahagian-bahagian majaz yang lain. Sebab tu dia kata naqal kat sini naqal daripada maknanya yang asal kepada makna yang lain kerana alaqah bukan musyabahah. Sebab pun dia cakap itu kata li'anal musyabahah dakhilatun fil isti'arah. Musyabahah ni dia termasuk dalam isti'arah. Tapi sini dia bahagikan ni naqal dengan isti'arah lain-lain. Asinglah satu-satu. Fayakunu makna naqli huwal majaz al-mursal zal alaqah. Maka jadilah makna naqal sini iaitu majaz mursal yang ada alaqah. Li'annana zakarna min qabl anna al-majaz al-mursal imma an takuna lahu alaqatun kas-sababiyah wal mujawarah. Sebab dia kata kami dah sebut dah tadi. Majaz mursal sama ada alaqah seperti sababiyah dan mujawarah, atau laisa lahu alaqah ataupun tidak ada alaqah kal majaz bi ziyadah wal hadfi. Walladhi da'ana ila tafsirin naqli bihadha huwa misal al-musannif. Dan yang membawa kami kepada mentafsirkan naqal dengan makna yang disebut ni, misal yang disebut oleh musannif. Misal yang disebut oleh musannif al-ghaid itulah. Dan dalam ilmu balaghah, dalam kitab balaghah, misal tu disebut pada contoh majaz mursal. Disebut pada contoh majaz mursal yang alaqahnya adalah mujawarah. Wali anana, dan kerana itu tadi saya sebab yang pertama kan sebab yang pertama dia mentafsirkan begitu. Yang kedua, kalau kita tafsirkan naqal bi maknahul am, kalau kita tafsirkan naqal dengan makna yang
umum, wa huwa naqlul lafzi min ma'nahul asli ila ma'nan akhar, iaitu menakalkan lafaz daripada maknanya yang asal kepada makna yang lain, maka fa sayashmalu al-isti'arah, maka dia akan merangkumi sekali isti'arah. Bal yashmalu kull aqsamil majaz. Lepas tu dia akan merangkumi semua aqsam majaz. Li'anna kulla majazin fihi naqlun. Kerana tiap-tiap majaz ada padanya naql. Ada padanya kita kata pindah tu. Pindah dari satu makna kepada makna yang asal kepada makna yang lain. Maka kalau dia termasuk dalam semua tu, fala makna li ja'lin naqli min aqsamil majaz hina izin. Ketika tu tak ada makna lah untuk kita jadikan naqal ni daripada aqsam al-majaz. Ini satu kisim daripada majaz. Boleh faham sebab apa dia tafsirkan macam tu. Fa in qila walakinnakum zakartum min qablu anna al-gha'ita haqiqatun urfiyah fa kaifa ja'altumuhu huna majazan. Maka jika jika ditanya, dikatakan pada kamu pada soal ataupun pada i'tirad, walakinnakum zakartum min qabl, tetapi kamu dah sebut sebelum ni bahwasanya ghaib itu merupakan haqiqah urfiyah. Hadis abang kata ghaib itu haqiqah urfiyah, maka bagaimana kamu boleh jadikan dia di sini majaz pula? Jadi qulna, jawab kami, la iskala fi zalika, tidak ada iskal pada yang demikian itu, li'anna ja'lahu haqiqatan bin nazar ila al-urfil am. Tidak ada iskal. Sebab apa tidak ada iskal? Kerana menjadikannya sebagai hakikat tu, menjadikan ghaib itu sebagai hakikah kerana melihat kepada huruf am. Maknanya dia tu termasuk dalam lihat kepada huruf am, dia termasuk dalam hakikah urfiyah. Wa ja'lahu majazan, yani li'anna ja'lahu majazan bin nazari ila al-lughah, dan menjadikannya sebagai majaz kerana melihat kepada lughah. Dari sudut lughah, ghaib dengan makna al-kharij minad dubur majaz, al-makan munkhafid hakikah. Tapi lihat dari sudut uruf am, al-ghaib dengan makna al-kharij minad dubur hakikah, al-makan munkhafid majaz. Wa kunna qad zakarna min qablu, dan kita telah sebut dah sebelum ni, anna syai'al wahid qad yakunu haqiqatan bin nazari ila syar'i awil urfi wa yakunu majazan bin nazari ila lughah. Kami dah sebut dah sebelum ni, satu benda yang satu terkadang dia jadi haqiqah dengan sebab kita lihat kepada dari sudut syarak dan juga dari sudut uruf, dan dia jadi majaz disebabkan kita melihat dari sudut lughah. Seperti as-salah, seperti kalimah solat, hiya bi makna al-ibadah al-ma'rufah haqiqah fi syar'i. Seperti kalimah solat, dia solat tu dengan makna ibadah ma'rufah tu adalah haqiqah pada syarak, majaz fi lughah. Dia merupakan haqiqah pada syarak, tapi pada lughah dia majaz. Itu dilihat pada sudut syarak lah. Dilihat pada sudut syarak, solat tu dengan makna ibadah ma'rufah tu haqiqah, tapi pada lughah dia majaz. Tapi kalau kita lihat dari sudut lughah pula, al-ibadah ma'rufah tu majaz, ad-doa tu haqiqah. Jadi kita tengoklah dilihat daripada sudut mana. Taib, wal majazu bil isti'arah ka qaulihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadda. Surah Al-Kahfi kan. Yuridu an yanqadda. Yanqadda ni yaskut. Maksudnya mana jidar yang hendak jatuh. Jidar yang hendak jatuh. Jadi kat sini masuk dalam isti'arah. Okey. Kita tengok dia punya pencerahan dia. Sebab yang ni dia tak sebut tadi kan. Contoh ni. Hiya majazun alaqatul musyabahah. Al-isti'arah hiya majazun alaqatul musyabahah. Mislu ra'aitu asadan yahmilu bunduqiyatahu, yang tadi. Wal aslu ra'aitu rajulan syuja'an yahmilu bunduqiyatahu ka'annahu asadun. Wa mislu qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, jidaran yuridu an yanqadda. Wal jidaru jamadun la iradata lahu.
Jadi jidar, dinding ni benda, bukan benda hidup. Jadi benda hidup dia tidak ada iradah, kan? Dia tidak ada sifat iradah, keinginan, kemahuan. Tapi kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala sandarkan sifat iradah tu kepada dinding. Ada, dia sandarkan sifat iradah tu kepada dinding. Walakin syubbiha qurbu mailil jidar ila sukut bi iradati sukut allati hiya min sifatil ahya. Tetapi ditashbihkan kita kata hampir kecenderungan ataupun sengitnya ataupun cenderung ada sengitnya jidar tu, dinding tu, hampir kepada jatuh tu, ditashbihkan hampir-hampirnya jidar yang hampir jatuh tu kepada iradati sukut, kepada nak jatuh. Allati hiya min sifatil ahya, yang mana iradati sukut tu merupakan daripada sifat-sifat orang yang hidup, orang yang ada orang yang ada sifat hayah. Asal dia wal aslu jidaron yamilu ila sukut ka'annahu yuridu an yanqadha. Asalnya adalah jidar yang condong nak kejatuh, seolah-olah dia nak jatuh, seolah-olah dia nak jatuh. Jadi kita menyandarkan sesuatu fa'il kepada bukan yang sepatutnya. Jadi fa'il tu sepatutnya bukan untuk jidar tu. Fa'il tu sepatutnya untuk manusia ataupun untuk sesuatu benda hidup. Tapi fa'il tu disandarkan kepada jamat, bukan benda hidup. Masuk dalam isti'arah. Okey. Ka'annahu, yani ka'annahu ataupun ka'annahu insan yuridu an yanqad. Tashbihkan dia dengan di sini sebut dengan ahya umum lagi lah. Okey, cukup buat sampai situ. Wallahu ta'ala alam. Okey, selesai berkait dengan hakikah dan juga majaz. Nanti kita akan masuk babul amri wan nahyi. Wallahu ta'ala a'lam.